Ya, selain daripada itu, ada lagi satu isu yang seringkali kita bangkitkan di Selamat Pagi Malaysia yang menjadi satu kerisauan sebenarnya, iaitu mengenai scam haji dan juga umrah. Ini daripada dahulu, kini, dan kita tidak mahu selamanya. Sebenarnya kita nak membenteras sebenarnya sindiket ini. Jadi untuk itu kita bawakan ke studio 3 tetamu istimewa sebenarnya bersama dengan kita, yang pastinya yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, Tuan Samsudin Muhammad Fauzi, dan juga di sebelahnya kita bersama dengan Encik Jamal dan juga Puan Anum, bukan nama sebenar. Kedua-duanya merupakan mangsa kepada sindiket penipuan umrah dan juga haji ini. Apa pun, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita juga buka talian untuk anda semua nak berkongsi pengalaman ataupun nak bertanya soalan. Nanti nombor telefon akan tertera di kaca TV, anda boleh hubungi kami. Apa pun kita boleh mulakan dahululah berkenaan dengan penipuan pakej umrah ini. Bagaimanakah situasi penipuan pakej umrah dan juga haji ini boleh berlaku? Kenapa? Kita faham visa dikawal sebenarnya, tapi masih lagi berlaku ketirisan juga penipuan. Tuan Samsudin, silakan. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dalam isu ni, kita boleh tengok daripada isu demand and supply lah. Selagi ada demand, selagi itu akan ada supply. Dan begitu juga demandnya selalu terjadi sebab apabila mereka nampak pakej yang ditawarkan itu adalah murah, lebih murah daripada harga market. So itu menyebabkan satu tarikan kepada mereka, dan mereka merasakan dengan perginya pakej macam ni mereka boleh jimatkan banyak wang. Tapi mereka tidak tahu yang pakej yang murah yang ditawarkan itu adalah perangkap untuk mereka. Dan mungkin ada yang pergi, tapi mereka pergi atas visa pelancongan. Ramai yang tidak tahu bezanya visa umrah dengan visa pelancongan. Ini kita akan terangkan dalam sebentar lagi lah tentang perbezaan visa ni. Sebenarnya perkara ini telah pun kita war-warkan mengenai sindiket ataupun scam ini. Akan tetapi masih lagi ada yang terpedaya dengan sindiket ini. Siapa sebenarnya golongan sasaran sindiket ini ataupun mereka yang bertopengkan agama ini? Sebab kita boleh kata mereka ini memang seperti mana menjual agama, kerana ini adalah pakej umrah dan juga haji. Betul. Sebab ini adalah ibadah. Ya. Okey, sebenarnya sasaran mereka yang kami jumpa dalam kajian kami baru ni kami jumpa, sasaran mereka adalah golongan-golongan yang agak berumur sedikit dan mereka yang tidak tahu menggunakan teknologi untuk mendapatkan maklumat. Ini adalah sasaran mereka, golongan-golongan ini. Dan selalunya juga mereka mensasarkan pemimpin masyarakat seperti imam masjid ataupun cikgu-cikgu ataupun ustazah-ustazah. Mereka sasarkan mereka ini untuk melariskan pakej mereka. So mereka akan mendapatkan golongan-golongan ini kerana golongan-golongan ini tidak tahu ke mana nak menuntut, dan akhirnya mereka akan reda. Reda sebab tak tahu ke mana nak menuntut ataupun ke mana nak mengadu masalah mereka. Ini yang dalam banyak mangsa yang saya jumpa ada golongan yang macam ni, di mana kami terpaksa bekerja keras untuk meyakinkan mereka untuk datang ke depan untuk mengadu seperti yang ada sebelah saya inilah, untuk memberikan harapan kepada mereka. Kita terus saja kepada Pak Jamal. Mungkin ceritakan sedikit pengalaman Pak Jamal tertipu dengan pakej-pakej ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ditawarkan oleh teman pejabat lah. Kemudian melihat pada pakej tersebut, saya dapati amat memerasakan lah, maknanya murah daripada biasa. Dan salah satu daripada sebab dia bagi murah adalah kerana warga emas. Seperti mana yang Tuan Samsudin kata tadi lah, dia attack kepada yang warga emas lah. So saya terlibat, terpengaruh dengan dengan pakej yang begitu murah lah, kan? Berapa kerugian? Berapa ribu yang ditawarkan? Anggaran lebih kurang dalam 30,000 lah. 30,000. Untuk haji puradah lebih kurang dalam 14 hari. Jadi saya rasa itu memandai lah, sebab dia bukan seperti hari haji biasa kan, 40 hari. Ini 14 hari, so saya rasa reasonable lah jumlah tu. Jadi saya terima lah yang tu. Kalau untuk Puan Hanum pula bagaimana? Apa pakej yang ditawarkan oleh mereka ini kepada Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, menjawab kepada persoalan Cik, pakej yang ditawarkan kepada saya ialah Turki Umrah Ziarah.
Turki Umrah ziarah. Maksudnya pakej tawaran tu melancong sambil mengerjakan umrah lah. Jadi saya tertarik pada pakej tersebut bukan sahaja dari segi harga yang ditawarkan. Sebab apa? Di situ saya terpedaya bila baca pakej tersebut, dia mengatakan sempena ulang tahun yang ke-8 untuk syarikat tersebut lah. Jadi saya tak terfikir yang ini adalah satu perangkap lah kan, untuk mangsa seperti saya yang orang kata baru kali pertama nak pergi umrah. Jadi bila kita excited, so kita tak terfikir untuk mengkaji dulu, untuk siasat dulu background syarikat apa semua. Jadi saya terperangkap di situlah, membuat pembayaran deposit sebanyak 3,400. Selepas 2 hari saya buat pembayaran tu, baru saya terfikir untuk berhubung dengan pihak yang saya boleh berhubung untuk mendapatkan maklumat agensi tersebut. Jadi bila saya berhubung dengan Motec memberitahu yang agensi ni tidak berlesen dan ada kes penipuan lah. Jadi saya terus ambil keputusan membatalkan niat saya untuk bersama agensi tersebut. Dan mereka berjanji untuk pulangkan semula saya punya deposit, tetapi daripada bulan Disember sehinggalah masuk bulan Februari sehingga hari ini belum ada sebarang apa-apa bayaran. Okay. Boleh saya tahu bagaimana sebenarnya Puan mengetahui mengenai agensi ini? Okey, ini melalui rakan saya yang share dalam grup WhatsApp lah. Adakah rakan itu pernah pergi umrah sebelum ni? Rakan tu pun terperangkap juga macam saya sebab percaya kepada rakan yang memperkenalkan pakej tersebut, dan rakan yang memperkenalkan kepada kawan saya ni pun terkena juga. Word of mouth. Jadi kawan atas kawan. Tapi rakan yang memperkenalkan ini, diorang selamat pergi, tapi pergi dalam keadaan yang tertekan lah. Sebab apa? Mereka nikat juga untuk pergi, sebab walau selepas mereka dah bayar apa semua, baru mereka tahu yang agensi ni bermasalah. Lepas tu diorang macam cuba jugalah macam pergi juga, sebab duit dah bayar apa semua, untuk dapat pulangan tu memang takkan dapat lah kan. Jadi mereka terus nikat pergi. Jadi dalam proses pergi tu pun saya dapat info delay flight berhari-hari. Mereka terperangkap melalui daripada KLIA pergi ke Singapura. Terperangkap 2-3 hari di situ. And then selepas itu sampai ke destinasi, mereka sidai lah cakap. Maksudnya sampai ke sana hotel tak ada semua. Jadi bila saya dengar benda-benda macam tu, itulah saya buat keputusan untuk batalkan niat saya, terus tarik diri untuk tidak bersama agensi tersebut. Okey. Sebelum kita pergi pada Cik Samsudin, Pak Cik Jamal, bila Pak Cik Jamal tahu bahawa Pak Cik Jamal kena tipu? Sebenarnya selepas 1 minggu sebelum berangkat, iaitu jadual untuk haji Puradah tahun 2018 tu 16 Ogos. So seminggu sebelum tu dia dah telefon saya mengatakan tak pakej saya dibatalkan lah dengan alasan yang tidak munasabah lah. Kemudian dia berjanji untuk bayar bayaran. So saya tunggulah bayaran dia, dan 5-6 bulan lepas tu dia ada hantar cek lah, tetapi cek tu macam biasalah, cek tengah. Dan kemudian tu 2 bulan 3 bulan lepas tu dia hantar lagi mesej mengatakan dia akan bayar. Sehinggalah sekarang ini tak dibayar. Masa itu saya hubungi pejabat Motec dan bertanya, dan dapat tahu bahawa lesen dia dah tak ada. Tahun 2019 lesen dia dah tak ada. So mana dia, saya telah ditipu lah, mana banyak bangsa lain yang berlaku selepas tu. So itu yang saya dapat tu. Nilainya 30,000 lah. Ya, lebih kurang dalam 30,000. Jadi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, mungkin ada sebarang persoalan ataupun ingin berkongsi pandangan ataupun pengalaman sendiri, boleh saja menghubungi kami di 0322829841. Tadi Tuan Sri ada menyatakan mengenai visa itu. Itu cukup tertarik sebab macam Puan tadi sebab nak melancong sekali. Jadi penggunaan visa itu, visa pelancong dan juga untuk ke umrah haji ni. Orang ramai perlu faham risiko mengerjakan ibadah umrah menggunakan visa pelancong. Ingat, visa pelancong itu adalah untuk tujuan melancong, bukan untuk mengerjakan umrah. Sebab itu di sana umpamanya di Mekah,
mereka ada mengeluarkan visa untuk umrah. Mana visa untuk umrah adalah terlindung. Di mana jemaah-jemaah ini juga dilindungi oleh insurans. So sekiranya berlaku sesuatu, maksudnya pihak sana pun dah bersedia untuk buat mengikut SOP mereka. Tapi apabila pergi sebagai visa pelancong, so mereka juga tidak ada maklumat. So sekiranya berlaku sesuatu hal yang tidak diingini seperti kematian dan sebagainya, di mana waris-waris mereka di sini kena uruskan atas kos mereka sendiri. Itu yang ramai tidak tahu. Seperti kan kita tahu sekarang dekat Turki contohnya gempa bumi. Contohnya lah kalau kata puan ni pergi pada seperti jadualnya, mungkin puan ni juga adalah mangsa di sana. So apakah keadaannya di sana ketika gempa bumi? Sedangkan kita tahu dia pergi melancong, padahal sebenarnya dia pergi untuk umrah. Ini antara risiko-risiko. Sebenarnya travel agency ini tidak dibenarkan untuk menghantar jemaah menggunakan visa pelancong. Sebab itu ada 4 jenis lesen dikeluarkan kepada travel agency. Okey. Kita panggil lesen inbound, outbound, okey, dan juga kita ada yang baru di ticketing, dan yang baru diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai tambahan iaitu LKU, lesen kendalian umrah, iaitu syarikat-syarikat yang ingin menghantar jemaah ini untuk umrah, mereka juga perlu ada lesen kendalian umrah. Sebab itu orang ramai sepatutnya masuk dalam laman web Kementerian Pelancongan tu, boleh tengok di sana sendiri apakah syarikat-syarikat yang dibenarkan dan manakah syarikat yang telah disenarai hitamkan. Sebab itu juga saya ingin menyentuh sikit tentang golongan sasaran tadi. Golongan sasaran mereka adalah warga emas, mereka yang tidak begitu celik dalam IT contohnya. Sebab itu anak-anak kena main peranan. Anak-anak sebenarnya kena membantu mak ayah mereka untuk periksa sama ada betul tak syarikat yang mak ayah mereka pergi ni wujudkah ataupun tidak, ada lesen ke ataupun tidak. Seperti yang syarikat yang mereka pergi ni sebenarnya lesen telah dibatalkan pada tahun 2018. Tapi semalam syarikat itu masih mengiklan lagi. Kononnya ada pakej separuh harga pula. Sempena keluarga sempena harga perpaduan ke something like that. Semalam masih mengiklan lagi, dan saya difahamkan semalam pun masih syarikat ni sedang mengutip pasport dekat Melaka. Syarikat puan syarikat yang sama, sedang mengutip pasport di Melaka. Bermaksud ada mangsa baru lagi akan datang. Tapi kenapa tindakan tidak dapat diambil? Satunya, mangsa tidak tampil ke depan untuk buat aduan. Itu masalahnya. Seperti kita tengok pada kes Encik ni, dia kena tipu tahun 2018. 2018, sekarang dah 5 tahun. So apabila dia tampil ke depan, baru kita boleh ambil tindakan. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian juga menjadi mangsa kepada sindiket ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan. Silakan Puan, mungkin boleh kongsikan pengalaman. Puan Yati dari Sepang. Silakan Puan Yati. Saya nak share experience saya je lah. Silakan. Saya membeli tiket untuk haji pada tahun 2022, tahun lepas. Jadi kami beli untuk 2 orang, untuk ibu saya dan untuk pembantu saya. Dan kami dapat information selepas rayuan haji kami ditolak ni, untuk mengerjakan haji pada tahun tu kami masih berpeluang lah, sebab memandangkan mak saya dah berumur 60 tahun. Jadi kami takut disebabkan COVID, kalau tak pergi tahun ni, maksudnya lepas ni dah tak ada peluang lagi. Jadi bila ada kawan yang memperkenalkan seorang ejen yang boleh dipercayai, jadi kami pun terus buat pasport dan pergi ke pejabat lah untuk daftar. Jadi kami buat proses pendaftaran dan pembayaran itu dalam masa yang cepat, sebabkan masa tempoh rayuan haji dah habis dan kami tak dapat tawaran daripada muasasah. Tapi disebabkan berumur 60 tahun, jadi kami takut ini tahun terakhir yang dapat pergi ke sana lah. 65 tahun. Mak saya umur 64 tahun, nak masuk 65. Jadi tawaran dia 25,000 satu pakej. Tapi dia juga tawarkan untuk asnaf, orang warga emas,
ibu tunggal, dia kata ada sponsorship daripada seorang datuk. So dia kata disebabkan makcik dari terpilih, jadi kita kena bayar 11,000 satu orang. Dan kami juga bayar upah badan haji untuk arwah ayah. Kalau tak kira saya RM2,000. Ada RM3,000. So tapi pada hari yang dijanjikan, kami dapat WhatsApp dan penerbangan ditunda. 3 kali penerbangan ditunda, dan pada hari yang hari terakhir sebelum hari wukuf, semua orang dah dekat airport dah. Tapi sekitar pukul 4 dia petang tu lah, dia kata tak ada flight. Tak ada flight pun yang data yang kami dapat daripada orang di airport untuk semua jemaah yang dah menunggu tu lah. Dah pakai baju apa? Pakcik semua tu dah pakai baju ihram. Jadi kami dah buat pisau ke mahkamah dan dah posisinya dekat undang-undang 5. Kemungkinan nak dapat duit balik tu kami pun tak pasti ada peluang tak. Jelas saya nak share. Terima kasih banyak Puan Yati. Terima kasih Puan Yati. Okey, berkenaan dengan itu Puan Yati kongsikan pengalaman lah. Soalan yang terakhir tu, nak dapat duit tu bila dah kena tipu, Cik Jamal, Puan Anum dan sebagainya kan. Ada kemungkinan tak untuk mangsa ini boleh dapat balik duit tu? Boleh. Jawapannya boleh. Boleh. Tapi mangsa kena faham, pihak penguatkuasa seperti polis ataupun penguatkuasa daripada Motek, mereka ini bukannya boleh jadi orang tengah untuk mengambil duit itu semula memberikan kepada mangsa. Bukan. Mereka, kuasa mereka adalah mendakwa ke atas kesalahan mereka dibawa akta. Maksud dakwa di mahkamah. Tetapi mangsa sebenarnya boleh menuntut kembali wang tersebut. Seperti yang tadi itu, pemanggil tadi itu dia kata dia dapat perintah daripada mahkamah untuk mendapatkan wang tersebut. Selepas mendapat perintah itu, sekiranya dia masih enggan membayar, maka dengan itu boleh membuat satu lagi tindakan tuntutan. Tindakan tuntutan ni ada pelbagai cara, sama ada mereka nak buat garnishi, iaitu menyekat akaun bank dia, ataupun menyita barang mereka untuk jual, ataupun boleh mengheret direktur syarikat tersebut ke mahkamah di bawah tindakan saman hutang penghakiman. Tindakan saman hutang penghakiman ini adalah yang biasanya mereka gerunlah. Sekiranya mereka tidak membayar seperti mana yang diarahkan oleh mahkamah, maka dengan itu mereka juga boleh dikenakan tindakan penjara. Sebab itu kebanyakan mereka ini membuat tuntutan tu, tapi separuh jalan mereka tidak habiskan. Mungkin mereka tidak mendapat advice legal yang betul. Itu sebenarnya. Sebab itulah wujudnya NGO macam kami supaya orang ramai ini berhubung dengan kami. Kami akan bagi solution dia. Apa yang mereka patut kena buat. Dan segala kos-kos mahkamah sebenarnya mereka boleh dapat balik. Okey, saya nak imbas kembali apa yang Puan Yati katakan tadi. Dia kata ini sebab ada datuk sponsor. Itu selalu perkataan yang digunakan. Ataupun yang kedua, ada kota VIP yang tak pakai katanya. Bagaimana situasi ini? Okey. Yang dia sebut tu, iklan tu adalah handphone saya sekarang. Iklan itulah sekarang ini digunakan dalam promotion di Melaka. Kononnya ada datuk sponsor. So, saya percaya mungkin syarikat yang pemanggil cakap itu, saya rasa syarikat yang sama dengan... Sebab Puan Yati daripada Sepang kan tadi dekat tu. Ada sama. So, satu je lah apa yang kami minta. Mangsa-mangsa ni sila tampil ke depan. Sebab itu kalau kita tengok dekat Motek sendiri, Kementerian Pelancongan sendiri, aduan dia sangat sikit. So kita perlu lebih ramai lagi datang mengadu. Bila ada aduan, baru tindakan dapat diambil. Barulah sindiket-sindiket ini yang atas nama syarikat ini dapat disekat. Okey. Soalan saya, sebelum ini kita bercakap mengenai scammer duit dan sebagainya, love scammer dan sebagainya. Dan scammer itu susah sangat untuk kita tangkap. Kerana kalau ada akaunnya berselirat, dia nama atas nama. Kalau dalam penipuan haji dan umrah ini, kita dapat tahu itu syarikatnya. Tapi sehingga hari ini, ada tak statistik ataupun kes-kes yang sudah pun kita berjaya selesaikan, penipu itu, scammer haji dan umrah ini dapat ditangkap? Bagi kes-kes yang dilaporkan dan yang dapat dibuktikan, banyak yang sudah dituduh. Itu kita tak boleh nafikan.
Tapi selalunya bagi warga MAS ni apabila dengar mahkamah saja mereka dah takut. Dia kata susahlah nak pergi mahkamah, kena turun naik lah. Sebenarnya itu adalah tanggapan yang cukup salah. Sebenarnya mereka sendiri kena tampil berulang kali saya kata kena tampil ke depan. Dalam kes yang saya siasat syarikat ni untuk tahun 2022 saja saya difahamkan hampir 7 juta ringgit penipuannya. Dan apabila kami membuat semakkan, wang-wang yang diterima ini dia laburkan kepada syarikat lain. Duit itu ditransfer kepada syarikat lain. Okey. So saya nampak ada aktiviti cuci duit di sana. Ya, betul. Okey, kita berbalik semula kepada Pak Jamal dan juga Puan Anum. Bercakap mengenai, tadi kita telah pun katakan di antara golongan yang sering disasarkan ialah mereka yang telah pun berusia kerana mungkin kurang ataupun tidak celak IT sangat, mungkin anak-anak pun tidak membantu, mereka yang terlalu ingin mengerjakan umrah dan haji tapi takut kota tak ada macam Puan Yati tadi. Bagaimana sebenarnya nasihat untuk mereka langkah berjaga-jaga selain daripada kita menyimak di laman sesawah Motek, apa lagi sebenarnya yang perlu diketahui sebab kita nak tahu sendiri pada pihak mangsa ni. Bagaimana Puan Anum? Okey, sebelum kita membuat satu keputusan untuk ambil pakej umrah dan haji, jangan kita terlalu excited. Sebelum kita ambil pakej tersebut, kita buat siasatan terlebih dahululah. Macam saya kata tadi, background syarikat, pastikan agensi tersebut ada lesen dan berdaftar dengan Motek. Kemudian yang saya faham, setiap mana-mana agensi mereka akan menyediakan insurans untuk jemaah yang akan pergi umrah dan haji kan. Jadi di situ saya input bila saya buat kajian yang saya boleh membatalkan niat untuk meneruskan bersama agensi tersebut kerana mereka tidak ada benda-benda ni. Apatah lagi selepas saya dapat maklumat daripada pegawai Motek mengatakan lesen mereka dibekukan dan visa untuk jemaah umrah dan haji hanya boleh dikeluarkan oleh Motek sahaja. Okey Puan, kita ada seorang lagi pemanggil terakhir di talian daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Okey, nampaknya terputus. Okey, kita teruskan sahajalah. Mungkin Cik Samsudin boleh beri sedikit tips bagaimana untuk kita ketahui sesuatu iklan itu ada elemen-elemen penipuan. Apabila pakej tersebut terlalu murah daripada harga pasaran, itu kena berhati-hati. Kita pun boleh fikir secara logik. Seperti sekarang ni yang apa yang ditawarkan kepada puan tersebut, pakej umrah tersebut adalah 6,800. Okey, kita boleh fikir secara logik. Tiket penerbangan dah berapa? Booking hotel di sana dah berapa? Pergi balik kan. Dan makan minum di sana sudah berapa? Adakah memadai 6,800 tu? So apabila ada pihak yang menawarkan pakej yang murah macam ni, berhati-hati, jangan terlalu excited, periksa dahulu. Periksa dengan Motek. Saya dah sebut banyak kali Motek ni. Motek ni adalah Kementerian Pelancongan. Masuk laman web mereka, periksa. Dan anak-anak tolong pastikan mak dengan ayah mereka pergi balik dengan selamat. Iaitu anak-anak perlu memainkan peranan untuk bantu mak ayah mereka periksa. Okey, dan jangan terburu-buru. Dan ada juga yang dipedaya menjadi ejen. Ejen ini dikambing hitamkan di sana. Okey, dalam kes mereka ni yang dilaporkan kepada saya, dia ditawarkan, okey, sekiranya dia dapat mencari dalam 5-6 orang, dia akan dapat tiket free. Package tu free. Okey, apa yang kes yang dilaporkan kepada saya, so maka dengan itu dia ni akan menjadi ejen secara automatik dan membawa kawan-kawan ni pergi ke sana. Sampai di sana hotel tak disediakan. Akhirnya ejen ini terpaksa mengeluarkan duit dia 50,000 lebih membayar kepada semua orang lain dan sehingga sekarang duit itu pun tak dapat lagi. Okey. Tuan Jamal, mungkin ada kata-kata terakhir untuk mereka di luar sana yang mungkin juga menjadi mangsa keadaan tapi tidak berani ataupun mungkin malu untuk tampil ke hadapan? Pak Jamal? Pak Jamal? Ya, saya rasa satu kewajipan kepada kita untuk tampil ke depan lah, kepada mangsa-mangsa yang lain lah. Terutamanya dari 2018 tu. Memang ini satu penipuan lah. Sebab masa 2018 kita tak secanggih sekarang lah. Dengan WhatsApp group semua kan. Jadi masa tu memang kita tak ada
maklumat yang terperinci tentang syarikat ni. So dan menterahan lagi pula kita warga remah ni memang kalau ada peluang untuk mengerjakan haji memang tak ada siapa yang nak menolak. Betul. Jadi memang dia ambil kesempatan untuk kelemahan yang diberitahu tadilah. Jadi saya rasa yang akan datang ni siapa-siapa pun jangan mudah percayalah walaupun kawan sendiri yang offer. Periksa banyak kali lah. Dan selain ni permotek tu kita kena buat homework juga lah. Periksa sendiri kan. Supaya jangan tertipu macam kami lah. Itu saja. InsyaAllah. Dan kita nak berikan kepada anda semua, ini senarai laman sesawang Kementerian Pelancongan untuk kita memeriksa syarikat-syarikat yang telah pun berdaftar dan juga legal untuk kita mengambil pakej pergi umrah dan juga haji. Itu bukan senarai amaran ya. Ini senarai amaran. Jadi ini antara syarikat-syarikat yang telah pun mendapat amaran daripada pihak MOTEC atau digantung ataupun ditarik lesen mereka. Jadi anda boleh semak terus sahaja ke laman sesawang MOTEC. Selain daripada mana Tuan katakan tadi, kalau pakej itu terlalu murah, jadi kena fikir-fikirkan dan juga pertimbangkan. Awak terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, Tuan Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Ketua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, juga kita bersama dengan Pak Jamal dan juga Puan Hanum. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pengalaman anda bersama dengan kita. Kami sangat menghargai kerana jarang sebenarnya mangsa ingin tampil untuk berkongsi pengalaman terutamanya di secara langsung seperti secara langsung. Okey. Terima kasih kepada kesemua tetamu dan sekarang untuk anda semua